Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, 弟兄姐妹平安， kita bersyukur hari ini kita dapat beribadah bersama 感谢主，今天早上我们能够一起来敬拜他。 di saat yang berharga ini. 在这个珍贵的时间， Mari kita persiapkan hati kita 让我们预备好我们的心， untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. 来聆听和思考上帝的道。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, 我们在天上的父， kami sungguh sangat bersyukur. 我们真的非常感恩。 Bahkan di tengah pandemi, di tengah segala keterbatasan, Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk dapat beribadah. 甚至在疫情之下，很多局限之下，我们仍然能够来敬拜你。 Tuhan, lawatlah kami hari ini. 主啊，求你眷顾我们每一位， Setiap kami, 我们每一位， dimanapun juga, 无论我们在何处， supaya hati dan pikiran kami 使我们的心思意念 boleh terarah hanya semata-mata kepada Tuhan. 能够朝向你，专注于你。 Lawatlah kami, 求你眷顾我们， supaya hati dan pikiran kami 让我们的心思意 boleh 念 menjadi ladang yang subur, 能够成为好的土， supaya firman Tuhan yang ditaburkan 让你的道撒在我 boleh 们心中， bertumbuh, 能够成长， berakar, dan berbuah dalam kehidupan 生 kami. 根，然后建造。 Roh Kudus, 圣灵， terangilah hati dan pikiran 求你 kami, 光照我们， supaya kami memahami firman. 让我们能够明白你的道。 Berfirmanlah ya Tuhan, 求你对我们说话， di 主。 dalam nama Tuhan 奉耶稣 Yesus 基督圣名，我们 kami 这样祈 berdoa. 求。阿门。 Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bulan Agustus adalah bulan yang istimewa, 亲爱的弟兄姐妹，8月份是一个特别的月份， khususnya buat kita bangsa Indonesia, 特别是为我们在印度尼西亚的。 karena di bulan Agustus, di pertengahan bulan, yaitu tepatnya tanggal 17 Agustus, kita merayakan kemerdekaan kita. 因为8月17日我们会庆祝国庆的日子， Oleh sebab itu, bulan ini tema kita adalah menjadi Kristen yang berani. 所以这个月我们的大主题就是成为一个勇敢的基督徒。 Minggu lalu kita belajar bagaimana berani untuk berkata tidak. 上个星期我们学习如何勇于说不， Dan hari ini kita belajar berani memperjuangkan kebenaran. 今天我们所思考的就是勇于为真理奋斗。 Saudara, kalau kita bicara tentang memperjuangkan kebenaran, 如果我们讲到要为真理奋斗的， maka kisah tentang kebenaran itu dimulai dari Taman Eden. 那么所以关于真理呢，是从伊甸园开始。 Saudara, di Taman Eden, iblis bikin ulah. 那么在伊甸园呢，那个魔鬼呢就用 Apa 诡 yang 计， iblis lakukan? 他做什么呢？ Iblis memutarbalikkan kebenaran. 魔鬼把颠倒是非， Iblis menggoda Hawa. 魔鬼在那里引诱夏娃， Iblis berkata kepada Hawa, 魔鬼对夏娃说。 tentulah semua pohon di Taman Eden ini tidak boleh engkau makan, bukan? 当然，这原理说不是所有的果子你都可以吃， Padahal Tuhan tidak pernah berkata demikian. 但是上帝不是如此说。 Iblis hendak mengambil alih posisi Tuhan. 在这里，魔鬼想取代上帝的位置， Membalikkan kebenaran yang Tuhan sampaikan. 将上帝的真理把它颠倒了。 Tapi puji Tuhan, Hawa waktu itu berkata, 但是感谢主是那个夏娃这么说， tidak demikian. 不是如此。 Semua pohon buahnya boleh dimakan kecuali satu, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. 所有的果子都可以吃，除了那个辨恶善恶。 Kalau aku memakannya, aku akan mati. 如果我吃了话呢，我就会死。 Kali ini iblis kembali lagi membalikkan kebenaran. 那么再一次，那个魔鬼颠倒那个是非。 Iblis kemudian berkata kepada Hawa, 魔鬼就对夏娃 sesungguhnya 说， tidak demikian. 其实不是如此。 Karena waktu kamu memakannya, 因为当你吃的时候， justru kamu akan hidup, matamu akan celik melihat menjadi seperti Allah. 就是反而你的眼睛会明亮，就好像上帝一样。 Saudara, apa yang dilakukan oleh iblis? 弟兄姐妹，魔鬼在做什么呢？ Memutarbalikkan kebenaran. 他就把真理颠倒过来。 Tapi sayangnya Hawa kali itu kemudian gagal. 但是很可惜，夏娃失败了。 Dia tidak melihat lagi Tuhan sebagai sumber kebenaran yang utama. 他没有把上帝看成是那个真理的源头， Pikirannya dialihkan kepada iblis. 他反而转向那个魔鬼。 Dianggap inilah sumber kebenaran. 他以为魔鬼就是真理的源头。 Jadi saudara sekalian, 所以弟兄姐妹， permasalahan besar yang dibuat iblis adalah memutarbalikkan kebenaran. 所以魔鬼用的诡计就是 Menjatuhkan manusia ke dalam dosa. 颠倒真理，让人跌了最重 Dan。sejak hari itu sampai hari ini sepanjang sejarah. 所以从那天开始直到现在历史以来， Maka salah satu masalah terbesar di dunia adalah pemutarbalikkan kebenaran. 所以在这个世界上最大的问题就是颠倒是非。 Iblis memutarbalikkan kebenaran.
魔鬼在那里颠倒那个真理， Yang benar dijadikan salah, 是讲的错， yang salah dijadikan benar. 错呢把它讲 Dan 成是 kita 对 melihat 的。 dunia kita ini seperti dunia yang terbalik, upside down. 那我们看我们这个世界，就好像这个图片是倒过来的。 Anda pernah melihat foto tadi- seperti ini? 大家看过这个图片吗？ Kursinya benar, 不错，那个 posisinya di bawah. 椅子的位置是对的， Orangnya 在 di atas. 地板上，但是人呢是在 Kira-kira 这样。 matanya bagaimana melihat dunia ini? 所以我们人是怎么样看这个世界呢？ Dan dunia ini saudara dijungkir balikkan oleh iblis. 所以这个世界被魔鬼颠覆了， Manusia kemudian memperlakukan sesamanya yang salah, dianggap benar. 所以很多时候人就不能够辨别是非， Orang yang benar malah dijerumuskan, dihukum, dianggap salah. 对的人反而把他捉进监牢，说他错。 Maling ayam dihukumnya berat, 那个做那个母鸡的也是被判， koruptor dibebaskan, 反而呢贪污的他们是 atau 被释 hukumannya 放， lebih ringan. 或者他们得到的刑罚是更轻的。 Setelah hal ini terjadi di seluruh dunia, keadaan di mana kebenaran dijungkir balikan. 这个事情发生在全世界上，就是颠倒是非。 Dan disinilah di dunia yang jungkir balik, itulah kita hidup. 在这个颠覆的世界上，我们就是存 Kalau 在。 gitu apa yang harus kita lakukan? 那么我们应该做什么呢？ Setelah mari kita baca Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. 我们要读以弗所书第5章第8到第10节。 Efesus 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. 以弗所书第5章第8到第10节。 Firman Tuhan berkata demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. 以弗所书第5章第8到第10节，圣经这么说：从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的。行事为人，就当像光明的子女。光明所结的果子，就是一切良善、公义、诚实，总要查验何为主所喜悦的事。 Saudara, firman Tuhan dengan indah menggambarkan keadaan kita. 在这里，很清楚描述我们的情况。 Dahulu waktu kita belum diselamatkan oleh Kristus, 之前，当我们还没有被主耶稣拯救的时候， kita disebut orang berdosa. 我们是罪人， Dan status kita disebut sebagai anak-anak kegelapan 那么我 dikatakan. 们呢是暗昧的子女。 Tapi sekarang, 但是现在呢， ketika kita telah diselamatkan di dalam Kristus, 当我们在主里得救之后呢， maka dikatakan kita adalah terang. 那么就说我们是光明的， Bahkan disebut di dalam ayat yang ke-8, kita ini adalah anak-anak terang. 甚至在第8节想到我们是光明的子女， Status kita berbeda, 我们的身份已经不一样了， berubah 已经改变 total. 了，完全的改变。 Tapi bukan hanya statusnya yang berubah total. 但不只是身份上有所改变 Di，dalam ayat 9 dikatakan, 第9节这么说， anak-anak terang itu 这些光明的子女， memiliki moralitas yang berbeda. 他们有不同的道德观。 Moralitas anak-anak terang itu adalah kebaikan, keadilan, kebenaran. 就是光明的子女，他们的道德是什么呢？就是良善、公义和真理， Good, just, and true. 就是良善、公正和真理。 So ini harusnya adalah bagian yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan di tengah dunia yang gelap dan serba terbalik ini. 所以在这个颠覆黑暗的世界里，我们成为上帝的儿女是应该拥有这些品质的。 Tapi ayat ini tidak berhenti di situ. 但是这节经文不停在这 Di 里， dalam Efesus 5 ayat 11 sampai dengan ayat 14, kelanjutan dari ayat yang tadi kita baca, 接下去第11到第14节呢， firman Tuhan berkata begini, 圣经这么说： janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. 那暗昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人，因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的。 Kita dipanggil untuk menelanjangi perbuatan-perbuatan gelap. 所以我们要去责备那些行黑暗事的人。 Hal ini bicara tentang apa? Perjuangan. 这就讲到要奋斗。 Status kita sebagai anak Allah tidak berhenti kepada moralitas yang berbeda. 所以我们身为上帝的儿女，不是停止在有不同的道德观而已， Tapi Tuhan ingin kita melakukan acting out, tindakan keluar.
但是上帝也要我们有行动把它活出来， memperjuangkan kebenaran. 为真理奋斗。 Dikatakan telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. 所以中文说要责备行这事的人。 Saudara, itulah sebabnya hari ini kita merenungkan tentang tentang tema berani memperjuangkan kebenaran. 所以今天我们所思考的就是勇于为真理奋斗。 Kita bukan hanya diselamatkan untuk memperoleh surga. 我们不只是得救能够进入天堂而已， Tapi kita diselamatkan juga supaya kita hadir di tengah dunia yang gelap ini. 我们得救也是要活在这个黑暗的世界中。 Di dunia yang kebenarannya dijungkir balikan oleh iblis. 就是在这个世界是魔鬼把那个真理颠倒过来的。 Kita hadir untuk bertindak memperjuangkan kebenaran. 我们活在这个世界就是要为真理奋斗。 Dan itu adalah bicara tentang berkonfrontasi dengan kegelapan. 这就是说与那个黑暗冲突。 Saudara, saya suka apa yang ditulis oleh seorang teolog bernama Francis Schaeffer. 我喜欢 Francis Schaeffer 所说的， Francis Schaeffer berkata begini, 他这么说， kebenaran selalu disertai konfrontasi. 就是你说真话的时候，常常就会随着有那个冲突 Masuk akal ya? 是合逻辑 Kalau 的。 ada sesuatu yang nggak beres, jungkir balik, maka ketika kita bilang harusnya begini, maka terjadi konfrontasi. 有些是不对的，我们在那里改正的时候，那很多时候就会面对冲突了。 Kebenaran menuntut konfrontasi. 不错，那个真理呢是追求呢是要有冲突。 Bahkan sekalipun kebenaran itu disampaikan dengan penuh kasih, tetap ada konfrontasi. Karena dunia ini dunia yang gelap, yang penuh dengan kejahatan. 尽管你是用爱心把真理说出来，但是你仍然会面对冲突。为什么？因为我们活在一个黑暗的世界里。 Lalu dia berkata begini, 然后他接下去说， jika tindakan refleks kita selalu bersifat akomodatif, toleransi terhadap ketidakbenaran atau kejahatan, maka ada sesuatu yang salah dalam diri kita. 如果我们的倾向是面对真理，我们允许去宽容其他不义那些说谎的话，那么就是说在我们里面有什么不妥的地方。 Kalau kita ini di tengah dunia yang kebenaran diputarbalikkan, lalu kita santai-santai saja, maka ada yang salah di dalam diri kita nih. 如果我们活在这个世界，把真理颠倒过来，而且我们在那里好像完全没觉得什么的话，那就是说我们是有问题的。 Kalau ada orang salah dibenarkan, orang benar disalahkan, lalu kita tenang-tenang, ada yang salah dalam diri kita, sistem nilai kita ini kacau tandanya. 如果是把它说成错，错把它说成对的话，而我们在那里也是漠不关心，那就是说我们我们中间就会是有不妥的地方。 Kenapa? 为什么呢？ Karena kita ini sudah diubahkan. 因为我们已经被改变了， Kita sudah jadi anak-anak terang. 我们已经成为光明子 Dan 女。 anak-anak terang itu harusnya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. 那么光明子女呢，他应该所结的果子就是一切良善、公义和诚实。 Itulah sebabnya kita dipanggil untuk memperjuangkan kebenaran di tengah dunia ini. 所以上帝呼召我们要在这个黑暗的世界里，要为真理奋斗。 Bagaimana agar berani dan efektif memperjuangkan kebenaran di Nama- tengah dunia yang gelap ini? 那么在这个黑暗的世界里，如何我们才能够有效和勇敢的去为真理奋斗呢？ Saudara, yang pertama adalah andalkan Tuhan di dalam memperjuangkan kebenaran. 第一，就是要依靠上帝，在为真理奋斗的时候， Sekali lagi, andalkan Tuhan di dalam memperjuangkan kebenaran. 再一次就是要依靠上帝来为真理奋斗。 Kenapa? 为什么？ Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, 如果我们不依 itu 靠上 namanya 帝， nekat banget. 我们只是有一种勇气而已。 Karena pertarungan antara kebenaran melawan kegelapan itu sebetulnya adalah pertarungan antara Allah melawan iblis. 就是真理在那里与黑暗奋斗，就是上帝与魔鬼在那里奋斗。 Mari kita lihat Efesus 征战。 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. 我们要看以弗所书第6章第10到第14节。 Ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini,
melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. 我们要看就是以弗所书第6章第10到14节，圣经这么说：我怀有末了的话，你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人，要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立的主。所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸。 Saudara John MacArthur pernah berkata begini, John MacArthur 曾经这么说， Tuhan adalah sumber dan pencipta kebenaran. 就是上帝是创造真理，也是源 Setan 头， adalah sumber dan pencipta kebohongan. 而撒旦呢是那个说谎话之父。 Nah, disitulah terjadi pertempuran antara kebenaran Tuhan dan kebohongan setan. 所以上帝的真理与那个撒旦的谎言就发生征战了。 Lalu John MacArthur berkata, dan setan menyerang kebenaran Tuhan tanpa henti dengan kebohongannya. 而 John MacArthur 继续说，就是撒旦不断的这样用他的谎言来攻击上帝的真理。 Jadi saudara sekalian gambarannya itu adalah seperti di ring tinju. 弟兄姐妹，这个图画呢就好像 Kalau ada 一 Mike 副赛 Tyson 拳， melawan siapa? Muhammad Ali misalnya. 比如说 begitu. Mike Tyson 跟 Muhammad Ali 对打， Maka yang bertarung adalah dua pihak. 所以是有两方在那里。 Pertanyaan saya, 我的问题是， kalau kemudian ada orang yang berkata kepada Muhammad Ali, 如果有人对 Muhammad Ali 这么说， dah duduk aja ya, 你坐下来吧， saya tarung nih sama Mike Tyson. 我来去对打那个 Mike Tyson。 Padahal di ring tinju itu, ring tinju pertandingannya antara Mike Tyson sama Muhammad Ali. 其实那个擂台是为那个 Muhammad Ali 和 Mike Tyson 所设的。 Saudara berani berkata begitu? 你敢这么说吗？ Udah, saya bertanding lawan Mike Tyson. 好，让我去对付那个 Mike Tyson。 Nama yang tertulis dalam pertandingannya adalah Mike Tyson lawan Muhammad Ali. 其实赛事是这么说，是 Mike Tyson 来对打那个 Muhammad Ali。 Kalaupun dikasih kesempatan, 就算给你机会， kira-kira saudara berani? 你敢上去吗？ Kira-kira saudara bisa menang melawan Mike Tyson? 你觉得你能够打赢那个 Mike Tyson 吗？ Pujian Ilim kira-kira berani? Saya juga nggak berani. Walaupun saya dulu belajar karate juga, aduh minta ampun deh nggak mungkin mengalahkan Mike Tyson. 我虽然以前也会空手道，但是不可能会战胜那个 Mike Tyson。 Saudara sekalian, pertarungan antara kebenaran melawan ketidakbenaran itu adalah pertarungan antara Allah, sumber pencipta kebenaran, dengan iblis 弟兄姐 yang 妹， memutarbalikkan kebenaran. 其实这个真理和那个谎言的对打，是上帝与那个撒旦的征战。 Oleh sebab itu bagaimana supaya dapat kita itu berani dan kuat menghadapinya? 所以我们如何能够有这个勇气去面对这一切呢 Di？dalam Efesus 6 ayat 10 firman Tuhan mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 以弗所书第6章10节是这么说的：我会末了的话，你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人。 Saudara, kalau saudara gentar menghadapi tipu daya iblis, 如果我们面对那个魔鬼的诡计，我们害怕。 kalau engkau sedang gentar melawan ancaman iblis, 你在那里惊怕那个魔鬼的那个恐吓。 saudara memang iblis digambarkan adalah satu figur yang memiliki kuasa. 不错，魔鬼是被描述是有一种某种的力量， Sehingga kita sebagai manusia memang menjadi gentar. 所以我们成为人，我们常常面对他是有点惊恐。 Tetapi Tuhan mengatakan, 但是上帝说， hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. 你要在主里面就会刚 Bersandar 强， pada kekuatan kuasanya. 你要依靠上帝的大能大力， Dan ikut bertempur. 然后接着 Di dalam 就是征战 pertempuran yang Tuhan izinkan. 在上帝所允许的征战中 Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. 那么上帝从不会离弃我们。 Berjuanglah, perjuangkan kebenaran. 你要为那个真理奋斗， Nah, Tuhan yang Maha Kuasa menyertai.
那么全能的上帝会与我们同 Oleh 在， sebab itu andalkan Tuhan. 所以我们要依靠上帝。 Amin. 阿门。 Yang kedua, 第二， saudara bagaimana berani memperjuangkan kebenaran? 我们怎么样勇于那个为真理奋斗呢？ Yang kedua adalah disiplin diri Anda untuk belajar dan mempraktekkan kebenaran bagi diri sendiri lebih dahulu. 所以我们要先有属灵的那个操练，要学习和把上帝的真理活出来。 Kadang kita itu mudah menilai orang. 很多时候我们很容易去判断其他人 Ya pejabat ini 啊，这个官员 sudah kaya, 已经这么有钱， pinter, 已经有 ganteng, 聪明又 punya 帅， kedudukan yang baik, 有好的地位， punya istri dan anak-anak yang disayangi, 有美好的家庭 korupsi, 啊，反而贪污， sampai dimasukkan penjara. 甚至于坐监牢 Aduh keterlaluan banget ya. 啊，这太过分了。 Nah, kita menilai orang lain. 我们常常去判断其他人， Tapi kita lupa bahwa kita pun harusnya bisa menjaga hidup kita dalam kebenaran. 但是其实我们自己也应该活在真理当中。 Sehingga seringkali kita itu kemudian ada peribahasa mengatakan balok di mata kita itu 所以 tidak kelihatan tapi debu di mata orang kelihatan. 所以圣经有说，我们自己的梁木在眼中我们看不见，反而看见别人眼中的一个刺。 Terus sekalian firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam Efesus 6 ayat 14. 你姐妹，刚才我们所读的以弗所书 Ketika 第一 bicara 章 tentang 14节 perjuangan iman, 讲到为那个信心来征战， perjuangan melawan kuasa iblis, 在这里与魔鬼征战。 maka firman Tuhan menganjurkan kepada kita untuk mengenakan senjata, perlengkapan senjata Allah. 所以上帝要我们穿戴神所赐的全副军装。 Dikatakan jadi berdirilah tegap, 第14节要所有站稳了， lalu dilanjutkan berikat pinggangkan kebenaran. 用真理当作带子束腰。 Saudara, perlengkapan senjata yang kita pikirkan biasanya apa? Pistol, pisau, pedang, betul ya? 我们常常想到那个装备的武器是什么呢？ Tapi lucu, 是 dikatakan 枪 di 支。 sini yang pertama justru adalah berikat pinggangkan kebenaran. 但是这里首次所讲的反而是那个带子， Tali pinggang, saudara. 那个皮带。 Memang apa yang dilakukan dengan tali pinggang? 那么那个束腰的带子用来做什 Buat 么呢？ gebuk orang. 是为了什么？打 Kita 人吗？ mungkin bertanya-tanya, apa hubungannya antara ikat pinggang dengan senjata? 那么我们会想，那个束腰的带子跟那个征战有什么 Dan 关系呢？ kenapa dihubungkan antara ikat pinggang itu dengan kebenaran? 为什么又将这个带子跟那个真理扯上关系呢？ Saudara, ikat pinggang adalah hal yang penting. 带子是非常重要的。 Ya, saya tidak tahu apakah saudara merasa penting ikat pinggang dalam sehari-hari saudara. 我不知道你们觉得每天那个带子与你们是不是 Ada 有 orang 紧 yang 密的 menganggap 关系？ ikat pinggang cuma aksesoris. 有些人以为那个只是装饰品而已。 Kalau saya, ikat pinggang itu perlengkapan penting, saudara. 对我而言，带子是皮带是非常重要的。 Karena ukuran pinggang saya ini tanggung. 我的腰带那个尺寸是比较难找。 Saya baru sadar ternyata ukuran celana panjang pria itu tidak ada angka ganjil. 我才知道原来男人的长裤呢是没有那个单数 Saya 的 kalau 尺寸。 beli AK ukuran 38 kadang-kadang ya kedodoran sedikit. 如果我穿38尺号的呢，就是比较宽一点。 Tapi kalau beli ukuran 36 kesempitan. 但是如果买36那个尺寸，那又好像是 Saya 太小， tanya sama yang jual ya di toko, ada nggak ukuran 37? 所以我就问那个业务员有没有37 Wah 号， ternyata tidak ada. 原来没有， Padahal saya rasa kalau ada 37 itu cocok sama saya. 我就觉得如果有37 Ternyata 号就 semua 刚 merek 刚好。 tidak ada angka ukuran 37. 原来所有的牌子都没有单数的尺 Saya 寸， nggak tahu pakaian wanita ukurannya apakah ada angka ganjil nggak. 我不知道女士们是怎样的这个尺寸。 Sehingga saudara sekalian akibatnya saya itu kalau beli baju yang celana panjang yang ukuran 38, 所以如果我买38号的那个 waktu bagian 裤子， badan lagi gemuk, beli 38 rasanya pas. 如果我在比较肥胖的时候，38号就刚刚好。 Begitu nanti habis sakit, berat badan turun, pinggang jadi kecil. 但是如果生病，那么呢就是变作Maka celana kedodoran. 就会觉得那个裤子太宽了。 Kalau celana kedodoran, jangankan berlari, 裤子太宽，不要说要跑步， jangankan berperang. 不要说要征战， Untuk berdiri saja rasanya nggak nyaman. 要站起来也好像是有点不妥。
Saudara, itu sebabnya butuh ikat pinggang. 所以就需要有一个皮带。 Ikat pinggang itu memberikan rasa nyaman sehingga kita tidak kedodoran. 皮带就让我们觉得是非常的舒适，不会太宽。 Apalagi baju perang dari prajurit itu adalah berat, saudara. 而且那些士兵所穿戴的盔甲呢是非常的重， Sehingga kalau seseorang berperang tapi kemudian dia kedodoran pakaiannya, dia tidak bisa berperang dengan leluasa. 所以如果一个人穿那个盔甲而没有带皮带没有那个带子的话呢，他就很难去征战。 Ikat pinggang itu juga memberikan kekuatan bagi otot perut. 而且那个带子也会给那个腹部力量力气， Oleh sebab itu ikat pinggang dihubungkan dengan kebenaran. 所以带子是跟那个真理有关 Supaya 系， seorang yang berperang, 让一个征战的人 dia dapat leluasa. 他能够自由自在 Dia 的， tidak sibuk memegangi pakaiannya. 他不必在这忙着要拿着自己那个 Larinya tidak kedodoran. 那么他跑步也不会觉得太宽松。 Saudara, kalau kita hidup di tengah dunia ini, 如果我们活在这个世上， kita sendiri tidak mengenakan kebenaran, 我们没有穿戴这个真理， hidup kita kedodoran, 那么我们是过松懈的生活， kita tidak percaya diri. 我们就不会有自信心。 Ketika iblis kemudian menuduh kita, 当那个魔鬼在那里控告我们， kita mau memperjuangkan kebenaran tapi hidup kita sendiri tidak benar. 我们要为真理奋斗，但是我们其实也没有过端正的生活， Kita menjadi sasaran tembak yang mudah. 那么我们就成为他那个众矢之的。 Oleh sebab itu, sekarang firman Tuhan mengatakan, pakailah, kenakanlah ikat pinggang 所 kebenaran. 以在这里，圣经叫我们要穿戴那个真理当作带子束腰， Kenakan kebenaran firman Tuhan itu buat hidup kita. 为着我们过那个正确的生活。 Oleh sebab itu kita harus menjadi orang yang mencintai firman Tuhan. 所以我们要喜爱上帝的真理。 Firman Tuhan itu dibaca bukan supaya kita pintar. 上帝的真理不是我们读让我们变得聪明， Firman Tuhan itu dibaca supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan. 圣经是让我们去读，让我们能够活出上帝的那个旨意。 Firman Tuhan dibaca supaya kita dapat melakukan kebenaran Tuhan. 我们读圣经就是让我们能够遵守上帝的真理。 Seorang ilmuwan bernama Blaise Pascal yang sangat terkenal itu, 著名的科学家 Blaise Pascal， dia berkata begini, 他这么说， kebenaran begitu kabur pada masa ini. 他说现在关于真理是这样的模糊， Tapi sebaliknya kepalsuan justru begitu kuat. 但是反过来那个虚假的谎言是这样越来越坚固。 Ini menarik ya, karena Blaise Pascal itu menulisnya tahun berapa itu? 这是很有吸引人的。Blaise Pascal 写这句话是几时呢？ Hari ini kita sadar, 但是现在我们意识到了， hoax itu lebih kuat daripada kebenaran kadang-kadang. 虚假有时候比真消息是更强而有力。 Zaman hari begini masih ada orang yang bilang bahwa virus corona itu cuma kebohongan. 直到现在为止，很多人都讲那个新冠病毒其实是假的，是一个 Nggak 谎 bisa 言， menimbulkan kematian, 不会让人死亡， nggak bisa menimbulkan sakit. 也不会让人生病。 Bahkan yang lalu saya pernah lihat di video, ada orang yang datang ke pasien corona, 甚至有人去那个，我看一个视频，有人去 dia 那个 suruh 关 buka 病患， maskernya, 他没有穿那个没有戴口罩， lalu dia suruh menghembuskan nafas, 然后他就向那个人吹气， lalu nafasnya dihirup. 那个病患向他吹气，他就吸气。 Yang untuk membuktikan bahwa itu cuma bohong-bohongan virus corona. 来证明其实这个新冠病毒是一场的那个虚假， Saudara, hoax ada di mana-mana hari ini. 假消息现在到处都 Kita 有。 hidup di zaman yang penuh dengan informasi, 我们活在这个世界是充满很多的资讯， sehingga membingungkan kita. 所以有时候令我们觉得很困惑， Bahkan berita yang tidak benar atau yang palsu itu, 甚至这些假的消息， kalau terus-menerus diberitakan, 如果持续不断的去传播， maka dia bisa menjadi sebuah dalam tanda kutip kebenaran yang dipercayai. 那么最后它就会成为什么？我们用引号一个真实的真相，别人所相信的。 Sementara kebenaran jarang disampaikan, 其实呢，很多真理没有把它讲出去， jarang dibicarakan, 很少人会提及， kebenaran menjadi kabur, 所以真相真理有时候变得很模糊。 kepalsuan menjadi begitu kuat. 但是虚假消息 Itu 是这 kata 样。 Blaise Pascal.
越来越强，就是这个 Blaise Pascal 所说的。 Dilanjutkan dengan kata, kecuali kita mencintai kebenaran, maka begitu sulit untuk bisa membedakan kebenaran dengan kepalsuan. 他说，除非我们喜爱那个真理，要不然我们不能够区分真理和谎言。 Oleh sebab itu saudara sekalian, 所以弟兄姐妹， mulailah dengan belajar mengasihi kebenaran Tuhan. 所以我们要喜爱上帝的真理， Mengasihi firman Tuhan, 喜爱上帝的真理， menerapkan untuk diri sendiri. 而且将它应用在我们身 Maka itu 上， menjadi modal kita untuk berani memperjuangkan kebenaran. 就是我们的本钱，能够为真理去奋斗。 Yang ketiga, 第三， bagaimana supaya berani memperjuangkan kebenaran? 如何有勇气去为真理奋斗呢？ Utamakan kebenaran daripada keuntungan diri sendiri. 我们要高举真理，而不是在那计算自己的得失。 Saudara, hidup di tengah dunia yang kebenaran dijungkir balikkan. 活在这个颠倒是非的世界上， Membuat kita, ketika kita menerapkan kebenaran, kadang kita jadi dirugikan. 当我们要去把那个真理活出来的时候，反而我们会有所损失， Atau keuntungan kita jadi berkurang. 或者我们的那个利益反而减少。 Oleh sebab itu ada istilah playing safe. 所以， Main aman. 所以有时候我们就说要什么呢？ Udah nggak 要 usah deh, nggak usah perjuangkan kebenaran. 不必为真理去奋斗，我们要小心而已。 Saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang indah dalam Amsal 16 ayat yang ke-8. 在箴言16章第8节有一个非常好的经文， Amsal 16 ayat 8 firman Tuhan berkata begini. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. 箴言书第16章第8节这么说：多有财力行事不义，不如少有财力行事公义。 Yang seringkali membuat kita tidak berani memperjuangkan kebenaran. 很多时候我们不愿去为真理奋斗， Kita takut ada bagian kenikmatan, keuntungan yang harusnya bisa kita nikmati dalam kecurangan jadi hilang. 我们怕我们可能会有所损失，使我们不能够享受到我们所得的那 Firman 个 Tuhan 利益。 mengingatkan, 但是上帝提醒我们， utamakan kebenaran 我们要以真理为首， daripada keuntungan diri. 比起我们自己的得失。 Dan Tuhan yang Maha Kasih, 充满慈爱的上帝， Tuhan yang memelihara hidup saudara, 是上帝眷顾我们的生活， menjadi sandaran kita. 是我们所依靠 Dia akan 的， mencukupi. 他一定会供应。 Tidak mungkin orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. 上帝不会离弃那些正直的人， Utamakan kebenaran 所以我们要以真理为首， daripada keuntungan diri. 比起自己的得失。 Yang keempat dan yang terakhir, 第四和最后一节， bagaimana memperjuangkan kebenaran? 怎么样去为真理奋斗呢？ Saudara, terapkanlah dan ajarkanlah kebenaran itu dengan kasih. 我们要用爱心去实现，而且去教导关于那个真理。 Terapkan dan ajarkan kebenaran itu dengan kasih melalui peran kita di tengah dunia. 借助我们在世界上我们的角色，我们要把这个爱用爱心来说出真理。 Banyak orang yang bertanya, 很多人这么问： aduh saya mau memperjuangkan kebenaran, tapi saya takut ditolak. 我其实想为真理奋斗，但是我怕被拒绝。 Atau ada orang-orang yang menerapkan kebenaran secara kasar sehingga akhirnya betul-betul ditolak memang. 或者有些人他是非常草率的去遵守这个真理，反而真的被人那个拒绝了。 Bagaimana cara memberitahukan tentang kebenaran bagi atasan saya? 怎么样向我的上司说出真理呢？ Bagaimana menerapkan kebenaran di dalam situasi lingkungan yang sangat membenci kebenaran? 在这个真理的情况之下，我怎么样能够说出真理呢？ Bagaimana bisa bersikap jujur di tengah lingkungan yang suka bohong? 在这个情况是很多人说谎话，我怎么样能够说出诚实的话呢？ Saudara, Tuhan mengajarkan kita supaya tetap berani memperjuangkan kebenaran. 上帝教导我们仍然要为那个真理奋斗 Tapi，ada caranya. 有他的方法。 Mari kita baca Efesus 4 ayat 15. 我们要读以弗所书第4章第15 Di dalam 节。 Efesus 4 ayat 15 dikatakan dalam bahasa Indonesia, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. 以弗所书第4章15节是这么说的：唯用爱心说诚实话，凡是长进连于元首基督。 Dalam terjemahan bahasa Indonesia agak susah dimengerti karena ada kalimat teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. 印尼文呢，它是翻译成就是坚定的在
那个以爱心坚定的建立在那个真理中。Dalam bahasa Inggris terjemahnya adalah speaking the truth in love. 而在英文的翻译呢，就是以爱心说诚实话。Perkatakan, bicarakan, sampaikan kebenaran itu di dalam kasih. 就是用爱心来说出真理，就好像我们中文的翻译 Bahasa Mandarinnya sama juga begitu ，sama ya. Inggris。 Sama dengan Inggris. Karena bahasa aslinya, saudara sekalian, kata ini sebetulnya berasal dari kata, satu kata yang agak sulit sebetulnya dipahami, yaitu aletheontes. Aletheontes 就是这个原文的意思。Aletheontes itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu truthing, artinya adalah menghidupkan kebenaran di dalam perkataan dan tindakan. 就是说要在我们的行动、言语上，我们把它活出来，把真理活出来。 Kebenaran itu hendaklah diterapkan melalui perkataan dan tindakan kita. 所以我们要在我们的言行上把那个真理活出来， Tapi dengan kasih. 但是要以爱心。 Kadang-kadang ketika kita menerapkan kebenaran, 很多时候，当我们遵守那个真理， kita menerapkan begitu kaku, 我们是这样的僵硬去应用它， sehingga kemudian orang lebih membenci lagi kebenaran itu. 让人家更加讨厌这个真理， Ditolak 被拒 karena 绝， tidak nyaman. 因为觉得不安心。 Saudara, kritik atau koreksi itu tidak nyaman. 被别人所指责的或者批评是不好受， Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, katakan kebenaran itu dengan cara kasih. 所以圣经说要以爱心说诚实话。 Kadang ketika kita menerapkan kebenaran, kita lakukan di tengah-tengah dunia kita. 当我们真的把这个说诚实话再应用在我们生活中， Kita menerapkan sedemikian rupa sehingga kemudian kehadiran kebenaran itu menjadi sesuatu yang mengganggu. 但是很多时候就反而令人觉得被冒犯了，觉得不安， Orang tidak nyaman, 别人觉得不好受， sehingga kebenaran itu ditolak. 所以就拒绝这个真理。 Maka Tuhan katakan, terapkanlah kebenaran itu dengan kasih. 所以上帝说要以爱心来遵行你的真理。 Saudara, John MacArthur pernah berkata, John MacArthur 曾经这么说： cinta dan kebenaran harus dijaga dalam keseimbangan yang sempurna. 就是爱心和说那个诚实话，必须是有一个完美的平衡。 Kebenaran tidak bisa ditinggalkan karena atas nama cinta. 不会因为爱，所以你就放弃那个真理。 Artinya kebenaran itu tidak bisa dikompromikan gara-gara sekedar karena saya cinta. Ya, tidak bisa. 所以不可以说因为爱而在那里对真理方面有所妥协。 Tapi cinta juga tidak untuk digulingkan atas nama kebenaran. 但是那个爱也不应该因为为着那个真理而被撇弃。 Ada itu saudara orang-orang yang begitu. 也有人是这 Yang 样的。 penting saya benar. 最后我是对的， Maka dilakukan begitu keras tanpa kasih. 所以他就没有爱心去做。 Saudara, kebenaran tanpa cinta itu tidak memiliki kesopanan, tetapi hanya suatu kebrutalan. 所以如果你有真理没有爱的话，那就是一个暴行，也是不端正的。 Tapi di sisi lain, 但是另一方面呢， cinta tanpa kebenaran 如果爱但是没有真理， tidak memiliki karakter, yang ada hanyalah kemunafikan. 就是没有品格，有的反而是那个假冒伪善。 Maka saudara, mari kita berani memperjuangkan kebenaran itu. 所以弟兄姐妹，让我们愿意为真理奋斗， Tapi melakukannya dengan kasih. 而是以爱心去遵行。 Saya ingin mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini dengan kisah kepahlawanan orang yang berani. 现在我要以一些英雄事迹来做结束。 Ada dua orang, saudara sekalian. 有2个人， Dua cerita. 有2个故 Cerita 事。 yang pertama adalah tentang seorang yang bernama Isi Edi. 第一个故事是关于 Easy Eddie。 Saudara, Isi Edi adalah seorang pengacara yang terkenal pada zamannya. Easy Eddie 在当代是一个非常出色的律师， Tapi terkenalnya bukan terkenal hal yang baik. 但是不是在好事方 Dia 面。 adalah pengacara yang pandai membalikkan kebenaran, 他是一个非常出名的律师，是调转那个是非 yang salah jadi benar, 错的变成对， yang benar jadi salah. 对的就变成错。 Yang dia lakukan adalah membela para kriminal. 他所做的就是为那些罪犯来辩护他们。
Jadi dia termasuk pengacara yang berani membela yang bayar, begitu ya, bukan yang benar. 所以他是有人敢付钱，他就愿意为他们来辩护，不是在真理那方面。 Sehingga kemudian dia direkrut oleh mafia terkenal di Amerika pada zaman itu, yaitu Al Capone. 所以那时候就是 Al Capone 那个黑社会的头。 Saudara, Al Capone adalah mafia terbesar di Amerika pada tahun 1900-an. 就是1900年在美国是非常出名的一个黑社会头。 Dan setiap kali dia diperkarakan di pengadilan, 如果他有诉讼案子， dia selalu menang dan dibebaskan 他常常就是胜出， karena 就是得 seorang 释放， pengacara ini. 就是因为这个律师。 Saudara, akibatnya Al Capone memberikan gaji yang besar, rumah yang indah dan besar kepada Easy Eddie. 所以这个Al Capone 他就后代这个 Easy Eddie 就给他那个豪宅，又付他很高的那个薪水。 Waktu berjalan, 时间就这样过去。 akhirnya Easy Eddie merasa bahwa ada yang tidak beres dalam hidup dia. 后来有一天，那个 Easy Eddie 觉得好像有点不妥， Akhirnya dia bertobat. 他就悔改了。 Dia tidak mau kehidupan dia yang seperti ini kemudian malah merusak keluarganya. 他不愿意他这种的生涯反而影响他的家庭。 Dia tahu bahwa ini tidak benar. 他知道这个是不对的， Menjungkir balikan kebenaran. 就是扭转那个是非， Membela yang bayar. 只是辩护那个 Membela orang 谁， jahat. 他是辩护那个恶人， Dia tidak mau anaknya kemudian malah ikut jahat nanti. 他不要他的孩子反而学他的样子， Setelah akhirnya Easy Eddie datang ke kantor polisi. 所以 Easy Eddie 最后就来到警察局， Dan di kantor polisi dia membuka segala kebobrokan dari Al Capone. 让警察他就揭露一些Al Capone所做的坏事， Dia menunjukkan apa yang benar seharusnya. 所以他就指明什么才是真相， Tidak mudah saudara sekalian. 这是不容易的， Karena Al Capone adalah mafia yang terbesar di Amerika. 因为Al Capone那时候势力是非常大的那个黑社会头目， Cerita legendanya sampai hari ini tentang Al Capone, mafia yang besar itu. 直到现在还是流传到现在关于这个Al Capone。 Saudara, untuk menyatakan kebenaran itu, maka perlu ada keberanian yang luar biasa. 不错，真的有一个莫大的勇气才能够揭露那个真相。 Dan Easy Eddie berani melakukannya. Easy Eddie 他敢这么 Memperjuangkan kebenaran. 做，为了真理他敢这么做。 Setelah itu, 之后呢， setahun kemudian, 1年之后， ia mati ditembak oleh anak buah dari Al Capone. 最后他就被Al Capone的手下被击毙了。 Tapi dia mati bukan sebagai pengacara yang buruk. 但是他死之后，不是成为一个最坏的律 Dia mati 师， sebagai orang yang berani memperjuangkan kebenaran. 而他所留下来的就是他能够愿意为真相去奋斗。 Nah, kisah yang kedua adalah tentang seorang yang bernama Buzz O'Hare. 第二个呢，我们讲的就是那个 Bush O'Hare。 Buzz O'Hare adalah pahlawan Amerika dalam Perang Dunia Kedua. Bush O'Hare 呢是第2次世界大战的美国一位英雄， Dia bertugas di Lautan Pasifik. 他是在那个太平洋作战， Dia seorang pilot 他是一位飞机师， melawan pasukan Jepang. 在那里要抵挡那个日本军。 Dia bertugas di kapal induk yang namanya Lexington. 那么他的那个航空母舰是叫做 Lexington。 Suatu hari pemimpin pasukan berkata, ayo semua pesawat terbang menyerang ke Jepang. 有一次，一群的那个战斗机要去攻击那个入侵那个日本， Semua pesawat di kapal induk sudah berangkat. 所有的那群的战机已经 Tapi 起飞。 Di tengah perjalanan, Buzz O'Hare menyadari bahwa tangki bahan bakarnya belum ditutup oleh teknisi. 半途中，他才发现原来他那个油箱的盖呢还没有关， Maka kemudian dia beritahu kepada komandan di kapal induknya. 所以他就告诉他的在那个航空母舰的总 Supaya 司 tidak 令， celaka, maka kemudian Buzz O'Hare diminta untuk kembali lagi ke kapal induk. 他就被命令要再回头。 Waktu di tengah perjalanan, 在他回途中， waktu menuju kembali ke kapal induknya, 要飞回到那个航空母舰上， dia melihat ada satu skuadron pasukan pesawat
Jepang mau menyerang kapal induk. 他就发现有一群的一队的日本的战斗机要攻击航空母。 Dia 他们的 tidak bisa 母舰 panggil teman-temannya di pesawat yang lain karena sudah jauh mereka. Percuma, tidak bisa menyusul. 他想求助他其他朋友，但是他们已经飞得太远了。 Dan tidak ada pertahanan apapun di kapal induk. 而在航空母舰完全没有防守的能力， Sedangkan bahan bakar dia sudah mau habis. 而它的燃料已经快要完了 Hari itu dia melakukan tindakan berani. 他就采取非常勇敢的一个 Dengan 行动。 hanya sendirian. 他只是一 Dia 个 melawan 人 satu skuadron pesawat terbang dari Jepang. 来去对抗一队日本的Dia 战机。 kuat kocar kacir. 在那里他非常害怕， 5 pesawat terbang tertembak jatuh. 然后他就射向那些日本 Akhirnya yang lainnya 战机 kabur.，射下5个战机，然后其他的日本战机就飞走。 Terus sekalian, lalu dia kembali dengan pesawat yang rusak itu mendarat di kapal induk. 弟兄姐妹，后来他就以他也是破损的飞机 Bahan 飞 bakar 回。 sudah hampir habis. 他的燃料快要用完了， Dia berani mempertaruhkan nyawanya. 他愿意拼上自己的命来救这个航空母舰， Maka dia diberikan penghargaan tertinggi dalam kemiliteran. 所以他就被颁授最高的荣誉奖， Bahkan namanya dipakai menjadi nama bandara atau airport di Chicago. 甚至于在芝加哥的飞机场也是以他的姓名命名的。 Kisah orang yang berani memperjuangkan 这 kebenaran. 个勇于为真理奋斗的人， Kisah kepahlawanan yang berani. 一个这么勇敢的英雄。 Lalu hubungannya apa dengan kisah yang pertama? 那么跟头一个故事有什么关系呢？ Setelah pilot pesawat yang bernama Buzz O'Hare ini, 原来这个技师 Butch O'Hare， dia adalah anak dari Issy Eddy. 原来他是 E.C. Eddy 的孩子。 Papa yang sadar tentang keburukannya dan segera mengambil tindakan untuk berubah menjadi orang yang berani memperjuangkan kebenaran. 就是一个觉悟到自己犯罪的，愿意悔改，走回正 Bahkan 路。 sampai dibunuh. 最后反而失去自己生命的， Menjadi teladan buat anaknya. 就成为他孩子的典范， Menjadi pahlawan yang berani. 成为孩子就成为一个英雄。 Saudara, ini kisah hal yang begitu indah. 弟兄姐妹，这是一个两个非常美好的故事。 Mari mulai hari ini 来吧，从现在开始， kita menunjukkan kepahlawanan Kristen kita. 我们也要展现我 Ayo 们的 berani 勇气 memperjuangkan kebenaran. 成为基督徒要勇于为真理奋斗。 Dan biarlah keberanian kita memperjuangkan kebenaran boleh menjadi teladan mempengaruhi anak kita, 让我们 mempengaruhi 的 orang di sekitar kita. 让我们的典范也能够成为我们的孩子和其他人所效法的。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. 我们在天上的父， Kami hidup di tengah dunia yang jungkir balik, kebenaran dianggap salah, yang salah dianggap benar. 我们活在一个颠倒是非的世界上， Kami ada di dalam situasi yang seperti ini. 我们就是在这种的情况下。 Tapi Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami. 但是主啊，你的道提醒我们， Kami adalah anak-anak terang. 我们是光明子女， Dan terang itu harusnya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. 光明应该结出是什么呢？善良、 Tolonglah 公 kami 正 Tuhan 的果子。所以帮助我们主， Untuk boleh menjadi pejuang-pejuang kebenaran 使我们能够为真理奋斗 di，dalam peran kami 在我们各自的角色中， sebagai orang tua, 无论是成为家长、 sebagai anak, 成为子女、 sebagai pekerja, 成为员工、 sebagai pimpinan di kantor kami, 成为领导层 sebagai anak-anak Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. 无论我们在何处，身为你的子女 Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. 但愿我们的生命能够荣耀你的名。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa. 耶稣基督圣名，我们这样祈求， Amin. 阿门。 Demikian firman Tuhan, kiranya kita boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. 但愿我们每天都能够应用上帝的话语，活在我们的生命中。 Amin. 阿门。